Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Sidang pendengar sekalian, isu pemakanan halal merupakan antara isu penting dalam ketamadunan manusia. Bahkan sejak penciptaan Adam dan Hawa lagi, pemakanan halal menjadi isu yang kerap diperdebatkan yang akhirnya menjadi sebahagian asbab mengapa Adam dan Hawa diturunkan ke dunia dengan kehendak dan hikmah daripada Allah Azza wa Jal. Di negara kita Malaysia, kita merupakan antara pemain industri halal yang agak efisien dari sudut pengurusannya di dunia. Daging merupakan antara sumber makanan yang penting bagi rakyat Malaysia. Secara realitinya, keperluan daging keluaran dalam negara masih belum mencukupi. Oleh itu, negara kita sebenarnya masih lagi bergantung kepada daging yang diimport daripada negara-negara luar. Pun demikian, mutakhir ini telah pun timbul satu isu yang hangat yang membabitkan integriti dalam kalangan pembekal dan juga inisiatif pembekalan daging daripada dua negara, khususnya daripada sudut status halalnya. Pada awal Disember baru-baru ini, beberapa media melaporkan taktik jahat sebahagian kartel yang menyelundup daging sejuk beku daripada negara China, Ukraine, Brazil dan Argentina yang tidak disahkan halal ke dalam negara dan mencampurkannya dengan daging yang halal sebelum membungkus semula daging berkenaan dengan menggunakan logo halal dan menjualnya ke pasaran seluruh negara. Kegiatan tersebut terbongkar hasil daripada serbuan bersepadu pihak berkuasa diketuai Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia Makis Johor di sebuah gudang di Senai. Oleh itu, wacana ilmiah sains kemanusiaan pada kali ini diadakan untuk kita membincangkan secara ilmiah berkaitan dengan integriti pengurusan halal, cabaran dan peluang dalam menjaga dan mempertingkatkan bekalan daging halal dalam negara, dan perkongsian akan berkisar tentang keperluan daging halal, kaedah penetapan halal, cabaran dalam menguruskan bekalan daging halal, dan beberapa carangan penambahbaikan. Jadi insya-Allah selama 90 minit yang akan datang, kita akan bersama-sama dengan 3 orang pakar halal daripada UMP. Yang pertamanya adalah Dr. Tuan Siddiq yang merupakan pensyarah kanan dan juga merupakan perunding bertauliah halal yang diiktiraf oleh JAKIM. Panelis yang kedua adalah teknologis Dr. Azizah Ramli yang merupakan pensyarah kanan UMP dan juga merupakan perunding bertauliah halal JAKIM. Dan panelis kita yang ketiga adalah Profesor Madya Dr. Yudi Fernando, pensyarah UMP yang juga merupakan pakar bertauliah bidang logistik di negara kita. Wacana ilmiah kali ini disiarkan menerusi Facebook page Pusat Sains Kemanusiaan UMP dan juga YouTube Pusat Sains Kemanusiaan UMP. Dan semua peserta dan pendengar di alam maya sana adalah dijemput untuk like dan share link wacana ilmiah ini supaya dapat dikongsikan pemanfaatannya seluas mungkin. Baik, sekarang ni kita akan pergi kepada panelis yang pertama. Panelis pertama kita adalah Dr. Tuan Siddiq, merupakan pensyarah kanan Pusat Sains Kemanusiaan UMP, dan antara kepakaran beliau dalam penyelidikan adalah dalam bidang fiqh dan usul fiqh, pengajian halal dan juga maqasid syariah. Beliau juga merupakan salah seorang daripada certified trainer di UMP dalam bidang halal yang diiktiraf oleh JAKIM, dan beliau juga telah menulis pelbagai artikel dan buku berkaitan halal dan maqasid syariah. Dan buku terbaru yang bakal terbit insya-Allah bertajuk Panduan Memahami Maqasid Syariah yang insya-Allah akan diterbitkan oleh penerbit UMP. Baik Dr. Tuan, dengan hebohnya isu mengenai kartel daging haram di Malaysia ini, apa kata Dr. Tuan boleh berkongsi dengan sidang pendengar sekalian berkaitan dengan tajuk pengurusan daging halal di Malaysia, kepentingan integriti dan juga keboleh kesanan ataupun traceability dalam rantaian bekalan. Dipersilakan Al-Fadhil Dr. Tuan Siddiq. Baik, terima kasih saudara saya Dr. Ahmad Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd.
sidang penonton dan juga begitu juga tidak lupa kepada rakan-rakan panelis saya, TS Dr. Azizan, PM Dr. Yudi. Jadi pada petang ini kita akan bincang satu tajuk yang sedang hangat diperkatakan. Kami ingat ianya sejuk pada ketika kami memperkatakan ini, tetapi rupa-rupanya lebih hangat lagi setelah ada pendedahan dari akhbar NST pada beberapa hari yang lepas. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, saya akan berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan perbincangan berkaitan dengan integriti, kepentingan integriti dan juga kebolehkesanan ataupun traceability dalam rantaian bekalan halal. Saya share PowerPoint di sini ya, sekejap ya. Boleh nampak ya? Okey, boleh nampak Ustaz Tuan. Okey, baik. Sebelum saya bincang tentang integriti dan juga kebolehkesanan ini, sukalah saya memberikan sedikit mukadimah. Tadi Dr. Irfan telah menyebut tentang bekalan daging dalam negara kita yang masih belum mencukupi. Kalau kita tengok bekalan daging dalam negara kita ini daripada dua sumber. Yang pertama sumber import dan yang kedua sumber tempatan. Berdasarkan kepada data yang saya ambil dari akhbar Harian Metro yang berita ini bertarikh 2015, anggaran pada tahun tersebut kita mengimport daging ialah sebanyak 70%. Sedangkan keluaran tempatan hanya 30%. Dan mengikut makluman pada tahun 2019, kadar tersebut tidak banyak perubahan, iaitu dengan lebih detail lagi, kadar keberdikarian negara kita dari sudut daging lembu ialah sekitar 25% dan 11% bagi daging kambing. Masuk kadar keberdikarian ni maksudnya ialah yang kita produce di peringkat tempatan, iaitu daging lembu sekitar 25%, maknanya kita masih bergantung kepada import sekitar 70 atau 70 lebih persen tersebut. Dan bagi daging kambing lagi teruk, hanya 11% dan kita bergantung kepada import lebih kurang 89%. Hari ini trend kita, masyarakat kita pula suka makan kambing. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita terus pergi kepada perbincangan tentang integriti dan juga kebolehkesanan halal dalam rantaian bekalan. Jadi saya nak jelaskan kepada tuan-tuan dan puan-puan bagaimana daging ini dipastikan halal khususnya sampai kepada kita para pengguna. Daging adalah barangan yang sangat kritikal dalam penetapan halal. Kerana apa Kenapa daging ni barangan yang kritikal? Dia berbeza dengan sayur. Sayur tidak sekritikal daging. Begitu juga dengan ikan. Tapi daging kritikal. Kerana apa? Kerana yang pertama kita banyak gunakan daging dalam makanan. Atau kalau kita tak makan secara begitu, kita masak daging secara terus begitu, ia digunakan juga untuk ramuan makanan. Kita gunakan daging untuk masukkan dalam iti kari pap dan seumpamanya. Dan lain-lain lagi ya. Dan daging juga mudah untuk jadi tidak halal. Bagaimana daging mudah untuk jadi tidak halal, tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Yang pertama, sembelihan. Sembelihan sangat kritikal. Kerana apa? Kerana mungkin sembelihan tersebut tidak sah. Bila sembelihan tidak sah, maka automatik daging tersebut tidak halal. Yang kedua, mungkin dari sudut tidak tayyib, pengurusan kebersihan dan seumpamanya, ataupun lembu yang digunakan, yang disembelih itu lembu yang tidak sihat, maka daging tersebut tidak tayyib. Yang ketiga, mungkin semasa proses storage ataupun storage ini dalam bahasa Melayunya ketika kita simpan, berlaku contamination ataupun percampuran dengan yang tidak halal. Begitu juga semasa proses transportation, iaitu pengangkutan. Ketika kita mengangkut daging tersebut ke tempat yang lain,
mungkin juga berlaku pencampuran. Jadi kemungkinan-kemungkinan itu ada yang boleh menjejaskan status halalnya. Yang terakhir, penipuan. Seperti yang berlaku pada negara kita sekarang ni lah. Bagaimana seperti yang disebutkan oleh Dr. Irfan tadi, kartel yang mendakwa bahawa daging tersebut adalah halal, diberikan label halal, tapi sebenarnya bukan halal, dicampurkan dengan daging yang tidak halal. Jadi kalau kita lihat di sini, bagaimana kritikalnya daging yang sampai kepada kita untuk ianya adalah halal. Jadi kita tengok tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, rantaian bekalan. Oleh kerana kebanyakan daripada daging kita, seperti yang saya sebutkan tadi, 70% adalah daripada luar negara. Oleh itu, rantaian bekalannya agak panjang. Dan risiko untuk ia tidak halal itu lebih besar berbanding kalau sekiranya keluaran dalam negara. Rantaian bekalannya lebih pendek. Kerana apa? Kerana ladang dalam negara, kemudian pusat sembelihan dalam negara, storage dalam negara, pengangkutan dalam negara, dan sampai kepada pengguna dalam negara. Oleh itu rantaian bekalannya pendek dan kawalan halalnya mungkin lebih baik. Walau bagaimanapun, sekiranya dari luar negara, ia lebih panjang. Saya akan tunjukkan di sini bagaimana tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah dalam ekosistem halal. Satu konsep yang digunakan dalam ekosistem halal, iaitu dari ladang ke meja makan. Dari ladang ke meja makan. Minta maaf, tu ada dua makan. Banyak makan pula di situ. Dari ladang ke meja makan. Ataupun ada juga yang menyebut dari ladang ke garfu, from farm to table. From farm to table, ataupun lebih dekat lagi, lebih jelas lagi, iaitu from farm to fork. Dari ladang ke garfu. Kerana kalau sampai kat meja, mungkin pinggan tu tidak halal. Kerana ada isu-isu seperti China bone dan seumpamanya, walaupun China bone itu adalah khilaf, tetapi dalam pemakaian kita di Malaysia, fatwa menyebut bahawa China bone tidak dibenarkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kalau kita tengok di sini ya, dari ladang dia pergi kepada bagaimana rantaian bekalan itu ya, dari ladang pergi ke abattoir, iaitu rumah sembelihan, pergi selepas itu kepada storage, penyimpanan, dan selepas itu barulah diangkut untuk pengedaran, kan, masuk kepada peringkat transportation. Jadi kalau kita tengok mana yang sangat kritikalnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, yang pertama ladang, bagaimana diternak, makanannya, apa makanan yang diberikan. Tapi isu makanan ini mungkin tidaklah sekritikal ketika berada di abattoir ataupun rumah sembelihan. Kerana dalam bab makanan ini, walaupun ada isu jalalah, tetapi ada juga jalan keluarnya, iaitu istibrak, ataupun proses membersihkan binatang itu dengan diberi makan dengan makanan yang suci dalam tempoh-tempoh yang tertentu. Maka selepas itu ia boleh dimakan. Dan satu lagi, dalam hal binatang jalalah ini juga ada khilaf di kalangan para fuqaha. Jadi ia walaupun kritikal juga, tapi tidaklah sekritikal abattoir ataupun rumah sembelihan. Di rumah sembelihan ini, sebelum sampai ke rumah sembelihan, dia akan melalui pemindahan, melibatkan transportation. Okay? Transportation semasa hidup ni tidaklah sekritikal transportation selepas dia dah jadi daging. Tapi tetap ada juga isu di situ, ada tak berlaku percampuran. Kemudian apabila sampai ke rumah sembelihan, di sini sangat kritikal. Rumah sembelihan adalah sangat kritikal tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, untuk kita ambil daging dari rumah sembelihan yang ada siji halal, yang disahkan oleh pihak berkuasa kita adalah halal. Jadi pihak berkuasa kita, saya difahamkan, mereka akan pergi buat pemantauan, buat audit ke luar negara pada rumah-rumah sembelihan yang tertentu, untuk mereka, kalau mereka puas hati, mereka berikan pengiktirafan. Jadi siji halal yang dikeluarkan oleh badan yang mengiktiraf rumah sembelihan tersebut, kita terimanya. Kerana apa? Kerana kita berpuas hati. Jadi di rumah sembelihan, kenapa saya sebut kritikal di rumah sembelihan ini? Kerana kalau kita tengok di sini, tuan-tuan dan puan-puan, sah sembelihan bergantung
pada rumah sembelihan. Kalau kita nak tengok sah sembelihan ini, apa perkara yang melibatkan sah sembelihan ini? Antaranya penyembelih. Siapa penyembelihnya? Cara dia menyembelih, putus tak urat dan sebagaimana yang dikehendaki. Kemudian dalam industri sekarang ini, setengah-setengah negara mewajibkan stunning dan juga setengah-setengah negara menggunakan thoracic sticking. Jadi stunning ni bagaimana pula digunakan stunning itu? Stunning juga adalah satu yang kritikal. Kerana ada pelbagai bentuk stunner dan dalam ataupun stunning yang dibenarkan oleh Islam yang untuk diiktiraf kalau menggunakan stunning ini halal adalah stunning yang tertentu mengikut syarat-syarat yang tertentu, tekanannya berapa, kemudian bentuknya macam mana. Kalau non-penetrative maka stunner itu tak boleh digunakan. Tidak halal kalau digunakan, maka binatang yang menggunakan stunner stunner penetrative, maka binatang itu tak boleh diterima sebagai binatang yang halal. Kalau menggunakan stunner yang non-penetrative, macam mana stunner non-penetrative ni? Tak sempatlah saya nak bincang panjang. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, masa yang diberikan kepada saya sekitar 20 minit. Jadi pembincangan ini ada satu pembincangan yang panjang, rantaian bekalan ini, tapi saya akan kongsikan dalam bentuk yang ringkas saja. Stunner non-penetrative itu hendaklah tekanannya pula tidak melebihi, kalau tak silap saya dalam standard 225 PSI, kalau tak silap saya lah. Jadi kalau sekiranya lebih, maka binatang itu mungkin mati ketika di stunning. Jadi di rumah sembelihan ini sangat kritikal. Kemudian thoracic sticking, setengah-setengah negara melaksanakan praktik thoracic sticking. Apa itu thoracic sticking? Iaitu selepas daripada sembelihan itu mereka akan tebuk. Saya tunjukkan di sini, mereka tebuk dekat thoracic. Ini tangan saya ni kan, dekat leher saya ni, bawah ni, mereka akan tebuk pada lembu. Kemudian mereka akan jolok dengan satu stick, dia panggil stick, dan dipotong satu urat di situ, akan keluar darah. Ini pun walaupun fatwa kita mengharuskan, tetapi hendaklah dibuat mengikut syarat-syaratnya, iaitu selepas daripada sembelihan yang sah, 30 saat daripada sembelihan yang sah. Jadi prosedur ini, kalau sekiranya rumah sembelihan itu rumah sembelihan yang diiktiraf halal, sudah tentu mereka akan patuh kepada standard yang ada. Satu lagi, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, pada rumah sembelihan ini penting untuk kita mengambil daripada rumah sembelihan yang halal. Kerana apa? Kerana isu selamat. Kerana di samping pegawai-pegawai dari pihak berkuasa kita, dari JAKIM yang pergi ke sana, pihak veterina juga pergi melihat, memantau dari sudut penyakit binatang yang disembelih tersebut, sakit ke tak sakit, sihat ke tak sihat dan seumpamanya. Begitu juga dari sudut bagaimana ia diproses, dipastikan untuk diberikan sijil halal ataupun untuk diiktiraf sijil halal yang ada itu boleh digunakan dalam negara kita. Mana pihak berkuasa kita mengiktiraf ia boleh masuk ke dalam negara kita. Antara yang dilihat juga ialah bagaimana diproses kebersihannya itu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, penting sangat pada rumah sembelihan ini kerana ia menentukan halal ataupun tidak halal binatang yang dikeluarkan daripada rumah sembelihan tersebut. Seterusnya, katakan dari ladang pun okey, kemudian ke abattoir ataupun rumah sembelihan okey, simpan pun ada isu. Ada isu. Isunya apa? Isunya contamination. Ada tak percampuran dengan yang tidak halal. Kemudian selepas simpan, pergi kepada angkut edar. Ada juga isu di sini. Isunya apa? Isunya ada tak contamination? Ada tak percampuran? Dan satu lagi, mungkinkah berlaku penipuan di situ? Kan? Seperti yang berlaku baru-baru ni, mungkinkah berlaku penipuan di situ? Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, bila diangkut, diedar, dibawa ke pelabuhan, ini dari luar negara lah ya, dibawa ke pelabuhan. Kita tengok pula dalam negara, ketika berada dalam negara, sampai ke negara kita, masih lagi dalam ekosistem dari ladang ke meja makan,
ataupun dari ladang ke garfu, from farm to fork ataupun from farm to table. Kita tengok ketika dalam negara kita daging itu sampai. Kalau kita tengok isu-isu yang dibincangkan pada hari ini ialah di sinilah di ketika sampai ni. Ketika sampai dan simpan. Jadi yang sampai ni bagaimana kita nak pastikan dia halal? Jadi kalau sekiranya balik kepada traceability, kebolehkesanan, pengangkutan di luar negara, balik kepada storage di luar negara, balik kepada rumah sembelihan, semuanya diiktiraf. Kalau semuanya diiktiraf sampai ke sini tak ada masalah. Tapi kalau sekiranya di sana tidak diiktiraf, sampai ke sini, sepatutnya bila sampai ke sini ada masalah. Barangan tersebut kena reject. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, bagaimana yang berlaku ini saya tak pastilah. Ini terserahkan kepada pihak berkuasa untuk menyiasat. Jadi bila sampai ke sini disimpan, kemudian dibungkuskan. Jadi kalau sekiranya sampai di sini, sampai yang tidak halal, kemudian tidak diasingkan ataupun tidak di-rejected, tidak ditolak, dan dicampur kerana berlaku sesuatu, mungkin penyelewengan ke apa kita tak pasti, kan, berlaku sesuatu, disimpan, kemudian selepas itu dicampur dengan yang halal, sebagaimana yang kita baca dalam berita, surat khabar dan seumpamanya, kemudian dibungkuskan bersama-sama dengan yang halal, dengan menggunakan logo halal yang palsu. Jadi di sini bahayanya, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, bahayanya penipuan ini dan pentingnya integriti. Sebab saya bincang tentang integriti, integriti dan juga yang kedua traceability. Pentingnya integriti dan juga pentingnya traceability, kebolehkesanan. Dari mana daging ini sebenarnya? Hari ini saya difahamkan sistem pengesanan kita adalah menggunakan dokumen. Jadi mungkin bersama kita panelis yang ketiga nanti ialah Dr. Yudi, PM Dr. Yudi. Beliau seorang yang berkecimpung ataupun mahir dalam bidang logistik, bidang blockchain. Mungkin beliau boleh menerangkan kita bagaimana mungkin pihak berkuasa boleh melihat kepada alternatif yang lebih baik daripada menggunakan dokumen semata-mata yang hari ini masih terdedah kepada penipuan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, seterusnya, kalau settle di sini, okeylah, alhamdulillah. Yang halal masuk, simpan, pergi bungkus pun yang halal, alhamdulillah. Kan? Kemudian pergi pada pengangkutan, isu pada pengangkutan ni seperti juga di luar negara tadi, isunya apa? Berlaku contamination ataupun penipuan. Kemudian pergi ke pasar. Okey, katakan semuanya okey, pada penyimpanan okey, pada pembungkusan okey, pada pengangkutan okey. Kemudian pergi ke pasar, pergi ke kedai, barulah dapat pada pengguna yang okey. Tapi di celah-celah ini sekiranya tidak ada yang okey, sekiranya ada yang tak okey, ada yang tak halal, maka akan sampai kepada pengguna daging yang mungkin tidak halal. Cuma seperti yang saya sebutkan tadi, dalam negara, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kawalan negara, bahkan kalau kita tengok dokumen-dokumen halal yang ada pada hari ini yang digunakan oleh pihak berkuasa kita, dokumen-dokumen tersebut agak meyakinkan dengan adanya ISC, Internal Halal Committee, kemudian adanya sistem-sistem seperti HAS, Halal Assurance System. Jadi nampak macam meyakinkan dalam negara, cuma isu yang berlaku ini ialah isu yang melibatkan daripada luar negara. Bila sampai ke dalam negara, sebenarnya dari sudut sistem pun sebenarnya kita ada sistem, cuma tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, bagaimana, kenapa berlaku itu, kenapa berlaku perkara ini. Sebab itu tajuk saya ini mungkin ia balik kepada integriti. Dan yang kedua, mungkin pada traceability ataupun kebolehkesanan ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, boleh kita pertingkatkan. Kita sebut di sini dua perkara utama, iaitu yang pertama integriti, yang kedua kebolehkesanan ataupun traceability. Jadi integriti ini ia melibatkan ramai pihak. Kalau kita tengok dari sudut penguatkuasaan, JAKIM, JPW, Veterina, Makis ni di bawah Kementerian Pertanian.
JPW pun juga di bawah Kementerian Pertanian, JAKIM di bawah Jabatan Perdana Menteri, Kastam di bawah Kementerian Keuangan, KPDN HEP. Ia melibatkan banyak kementerian. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, saya rasalah pada pandangan saya perlu di samping kita memperkukuhkan sistem, kita perlu meningkatkan integriti mereka yang terlibat dalam penguatkuasaan halal. Mungkin sudah ada sekarang, tapi perlu dilihat dengan lebih detail, adakah keperluan kepada meningkatkan integriti mereka ini, latihan-latihan yang lebih lebih tersusun beberapa tahun sekali dan seumpamanya. Kalau saya lihat juga dokumen yang akan terpakai mulai tahun depan, iaitu yang berkaitan dengan latihan, tapi latihan itu hanya melibatkan internal halal committee yang disarankan supaya mereka ada latihan paling kurang 3 tahun sekali tentang kesedaran halal. Mungkin juga pada yang terlibat dalam pensijilan dan penguatkuasaan ini daripada JAKIM, JPW, Makis, Kastam, KPD, NHEP ini juga perlu juga diberikan latihan kesedaran, kerohanian, tingkatkan cara fikir berasaskan kepada apa? Cara fikir berasaskan kepada memberikan kebaikan kepada manusia. Kan? Nak bina cara fikir seperti ini bukan senang, tapi kalau sekiranya seseorang itu mempunyai cara fikir seperti itu, iaitu apa yang dibuat untuk memberikan kebaikan kepada manusia, apa yang dibuat adalah untuk memberi maslahah kepada manusia. Saya yakin kalau sekiranya mereka yang terlibat dalam pensijilan dan penguatkuasaan ini ada cara fikir yang seperti ini, integriti mereka akan lebih tinggi. Kerana apa? Kerana apa yang saya buat adalah untuk kebaikan. Dan kalau sekiranya saya berikan keburukan itu sebenarnya akan kembali kepada saya. Kalau sekiranya saya buat kebaikan itu juga akan kembali kepada saya. Di samping integriti, satu lagi yang perlu kita lihat ialah sistem kebolehkesanan ataupun traceability. Jadi dua-dua ni, integriti dan kebolehkesanan ataupun traceability ni saling complement each other. Mungkin latihan untuk integriti dah ada, kan? Pada peringkat awalnya seorang yang berintegriti, tapi ialah tuan-tuan dan puan-puan, manusia kan ada ujian-ujian begitu begini dari luar, mungkin dia tercabar, kan? Tapi dapat menghalang dia daripada mungkin tidak amanah oleh apa? Oleh keberkesanan sistem kebolehkesanan pula ataupun traceability pada rantaian bekalan ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, dua-duanya itu sangat penting. Sudah tentulah integriti itu lebih penting. Kerana apa? Kerana orang yang berintegriti sudah tentu walaupun sistemnya ada lompong, katakan, dia akan berusaha untuk memperbaiki sistem. Tapi sekiranya seseorang ataupun yang terlibat dalam hal itu tidak berintegriti, sistem yang mantap sekalipun, dia akan berusaha untuk mencari ruang-ruang yang diboleh gunakan untuk kepentingan diri. Saya ingat begitu dulu perkongsian saya untuk sesi ini, hampir 20 minit lebih dah. Saya kembali menyerahkan kepada Dr. Irfan selaku moderator. Silakan. Baik Ustaz Tuan, terima kasih banyak di atas pencerahan yang disampaikan oleh beliau. Jadi secara ringkasnya, apa yang difokuskan kepada Ustaz Tuan dalam kita berhadapan dengan cabaran bekalan daging di Malaysia ini, selain daripada kita memiliki sistem pengurusan yang betul-betul mantap, tapi jangan lupa elemen kemanusiaan. Antaranya ialah persoalan integriti pegawai-pegawai dan juga semua stakeholder pemegang taruh yang terlibat dalam industri halal ini. Dan yang keduanya adalah persoalan traceability ataupun kebolehkesanan. Jadi dua elemen ini amat penting. Jadi insya-Allah kita akan beralih pula kepada panelis kita yang kedua, iaitu TS Dr. Azizah Ramli. Apa khabar Dr. Azizah? Sihat? Sihat rasanya macam mute mikrofon tu sekejap. Okey, dah on balik mikrofon. Okey. Apa khabar Dr. Azizah? Sihat? Alhamdulillah sihat, minta maaf. Mula-mula kita buat poster Dr. Azizah ni, kita guna perkataan TS. Ramai juga tanya saya, TS ni apa? Ada ingat Tan Sri. Rupa-rupanya teknologis ya. Jadi alhamdulillah Dr. Azizah kita ni adalah merupakan pensyarah kanan daripada Fakulti Sains dan Teknologi Industri FIS di UMP. Dan antara kepakaran Dr. Azizan adalah dalam bidang keselamatan industri, khususnya dalam industri halal dan juga pengurusan bencana. Dan beliau juga sama seperti mana Dr. Tuan Siddiq tadi adalah merupakan salah seorang JAKIM Certified Halal Trainer
di Universiti Malaysia Pahang. Jadi insya-Allah Dr. Azizan akan bersama-sama dengan kita untuk membincangkan topik berkaitan dengan penyalahgunaan sijil, cabaran dan peluang. Dipersilakan teknologis Dr. Azizan. Terima kasih banyak Tuan Moderator, sahabat saya Dr. Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So saya rasa ini adalah kali pertama saya bersama dengan sahabat-sahabat saya Dr. Tuan Siddiq dan Dr. Yudi di pentas yang berlainan. Biasanya pentas yang sama, pentas yang berlainan. Maklumlah kita kena sesuaikan dengan norma baru ni. So teknologi alhamdulillah telah banyak membantu kita dalam menyesuaikan diri dalam norma baru. Baik, tajuk yang telah diberikan kepada saya untuk dibincangkan ataupun untuk disampaikan pada petang ini adalah berkenaan penyalahgunaan sijil ataupun logo, cabaran dan peluang. Melihat pada tajuk tu memang mencabar pada saya lah sebenarnya. Sangat mencabar pada saya untuk sama-sama berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan dan juga mereka-mereka yang berada di atas talian sekarang ini. So sebelum kita pergi jauh, sebenarnya isu penyalahgunaan logo halal ini hanya bukanlah isu yang kita boleh tunjukkan kesalahan kepada okay, dia adalah isu yang bagi saya semua sama ada pengguna, pengusaha. Ya, isu ini lebih kita kena melihat isu ini secara yang lebih umum. Ya, tidak perlulah kita menilai jari pada sesiapa. Kerana apa? Biasanya kebanyakan daripada kita bila ada satu isu berkaitan dengan halal ini, bila dia meletup, contohnya masing-masing menjadi finger pointer kepada pihak tertentu. Ini bukanlah budaya yang sihat. Sebenarnya kita lebih afdal untuk kita berbincang bagaimana resolusi dan bagaimana untuk mendidik. Itu talimahnya lah. Baik. Berkaitan dengan penyalahgunaan logo ataupun sijil halal ini. Okey. Sebelum saya pergi Dr. Azizan ada share screen. Ya, betul. So elok kita fahami dulu maksud yang terkandung di dalam kalimah halalan thayyiban. Di mana kalimah halalan thayyiban ini terbahagi pada dua, iaitu halal dan thayyib. Ya, mungkin kebanyakan daripada kita very concern tentang halal, tetapi kadang-kadang kita terlupa tentang thayyib. Ya. Jadi insyaAllah saya akan cuba sharekan sedikit material. Baik. Jadi sebagaimana yang saya sebut tadi, sebagai mukadimahnya, elok kita bincangkan terlebih dahulu kalimah halal dan thayyiban itu sendiri. Di mana halal itu adalah dibenarkan daripada sudut bahasanya, dan thayyib itu merupakan sesuatu yang menyihatkan dan mempunyai nilai-nilai sejagat. Berbalik kepada isu daging halal. Daging halal sebenarnya bukan semata-mata kita fokuskan kepada nilai halal yang ada pada daging tersebut. Kita juga perlu berfokus pada nilai thayyib yang ada pada daging tersebut. Sebagaimana yang dikongsi oleh sahabat saya tadi, Dr. Tuan Siddiq, di mana di negara kita, bila kita bercakap tentang daging halal, sebenarnya daging ni ada banyak, daging kambing, daging lembu, kerbau, sebagainya. Tapi bila kita cakap tentang daging halal yang kita import, di mana 70% daripada bekalan daging di negara kita merupakan daging import. Selain daripada isu halal, sebenarnya kita juga kena lihat isu thayyib di sebaliknya, isu thayyib yang ada di dalam daging tersebut. Adakah wujudnya penggunaan bahan-bahan kimia tertentu untuk awitan daging tersebut, umpamanya, ataupun adakah proses penternakan binatang di luar negara, negara yang kita import, mengamalkan amalan ternakan yang baik, ternakan yang sihat, tidak menginai binatang dan sebagainya. So elemen ini juga sebenarnya perlu kita ketengahkan. Kerana kebanyakan perbincangan yang berkaitan dengan halal ini biasanya kita akan fokuskan kepada isu halal sahaja, tetapi kita kurang fokus kepada itu. Itu sebagai mukadimah. Baik, dalam konteks Malaysia, umumnya ini merupakan ekologi halal, ekosistem halal di Malaysia, di mana secara umumnya lihat kepada diagram yang saya kongsikan ini, jadi kita boleh dapat satu kesimpulan untuk ekosistem halal di Malaysia ini terbahagi kepada 4. Yang pertamanya yang berkaitan dengan pengusaha halal. Pengusaha halal, contoh dalam konteks halal penternak binatang umpamanya,
ataupun dalam konteks daging import, orang yang import daging halal tersebut. Yang keduanya pihak berautoriti. Peranan pihak berautoriti juga tidak kurang pentingnya dalam memastikan ekosistem halal di negara kita ini terpelihara dan juga lestari. Yang ketiganya adalah pengguna. Adalah pengguna. Jadi pengguna merupakan yang perlu cakna tentang isu-isu halal. Kadang-kadang kalau kita tengok di negara kita ini, setengah orang agak mengambil kurang cakna terhadap isu halal. Umpamanya kedai makan, ya. Di mana di negara kita banyak pencambahan kedai-kedai makan yang mungkin merupakan franchise daripada negara-negara luar. Walaupun kedai tersebut mungkin tidak ada logo halal, tetapi kerana dia berada di Malaysia, maka ada sebahagian pada pengguna Islam dengan mudahnya menjamu selera di kedai-kedai tersebut, di mana kita tidak tahu siasat halalnya. Bermakna ketentuan pengguna itu adalah penting. Dan yang keempatnya pula adalah berkaitan dengan undang-undang serta berkaitan dengan guidelines yang telah diberikan oleh pihak berautoriti. So, begitulah bagaimana ekosistem halal di Malaysia ini berfungsi. Ya, peranan yang penting daripada pengusaha halal, peranan yang penting daripada pihak berautoriti, peranan yang penting daripada pihak pengguna sendiri, dan juga peranan yang dimainkan oleh undang-undang serta guideline ataupun garis panduan yang telah ditetapkan oleh pihak berautoriti. Baik, berfungsi dua ayat Al-Quran ini sebelum kita pergi kepada isu yang berkaitan dengan penyalahgunaan logo ini. Ayat yang pertama tentang individu, arahan yang Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan kepada kita, iaitu tanggungjawab individu untuk memilih makanan yang halal. Ini merupakan peranan pengguna. Ayat yang kedua pula mengatakan tentang tanggungjawab semua pihak bagi memelihara keharmonian kehidupan. Ya, bermakna yang pertama itu melibatkan pengguna, dan ayat yang kedua lebih kepada bagaimana peranan semua pihak, termasuk autoriti, termasuk pengusaha dan sebagainya. Baik, ini adalah merupakan, saya ingat semua kita dah biasa tengok logo ni. Nah, mungkin kita pun dah ajar anak-anak kita beli-beli barang, kena tengok logo ni sebelum beli. Ya. Jadi, kalau saya ingat-ingat saya 20 ataupun 30 tahun yang lalu, ya, kebanyakan kita, masa zaman kita kanak-kanak dulu, biasanya kita tak cakna tentang logo halal ini. Tapi sekarang Alhamdulillah, kesedaran tentang kepentingan untuk melihat indikator tentang kehalalan sesuatu produk itu telah menjadi sesuatu yang kebiasaan di dalam masyarakat Islam, berbanding dengan 20 ataupun 30 tahun yang lalu. Selain daripada penggunaan logo halal oleh yang telah yang diberikan oleh pihak JAKIM juga mengiktiraf logo-logo halal daripada negara-negara luar. Ini merupakan logo-logo halal yang telah diiktiraf, badan-badan yang telah diiktiraf di pihak JAKIM. Ya. Jadi kita sebagai pengguna Islam, saya tekankan lagi, sebenarnya kita sebagai pengguna ni adalah merupakan pihak yang paling besar tanggungjawab dia untuk memilih makanan-makanan yang halal. Kenapa? Kerana kita tidak boleh menyalahkan pihak pengusaha ataupun pembekal semata-mata. Baik, ini merupakan logo halal daripada negara luar. Baik, berkaitan cabaran berkaitan dengan daging halal ini, yang pertama sebagaimana saya maklumkan tadi, yang pertamanya setiap pengguna Muslim perlu ada kenaan terhadap isu halal. Kenapa? Kadang-kadang kita macam saya kongsikan, kadang-kadang pengguna Islam ini bila timbul satu isu berkaitan dengan halal, maka semua akan menjadi suhu yang panas. Tetapi sebagai pengguna kita sebenarnya ada kecaran itu, disebabkan oleh mass media, disebabkan oleh berlakunya promosi berkaitan dengan kes tertentu, maka kita melenting. Tetapi dalam hari-hari yang biasa, adakah kecanaan itu ada pada diri kita? Itu yang pertama yang kita kena tanamkan dalam diri kita sebagai pengguna Muslim, untuk sentiasa cakna terhadap isu halal dan menggunakan indikator logo halal itu sebagai pemilihan produk. Yang keduanya, kecanduan keuntungan. Kita lihat banyak pengusaha-pengusaha, bukan banyak, ada sebahagian daripada pengusaha-pengusaha mereka ini terlalu memfokuskan kepada keuntungan. Bila saya sebut pengusaha-pengusaha halal ini atau pengusaha produk halal ini, saya bukan tujukan semata-mata kepada pengusaha-pengusaha produk halal yang bukan Muslim. Termasuk juga pengusaha halal yang Muslim. Kadang-kadang mereka sendiri pun ada kecanduan keuntungan, ya, tanpa melihat kepada kesan kepada pengguna sekiranya produk mereka itu diragui status halalnya. Yang ketiga pula tentang manipulasi logo.
So kita lihat kalau kita pergi ke kedai-kedai umpamanya atau ke supermarket umpamanya, kadang-kadang kita melihat logo-logo halal yang mungkin logo halal tersebut tidak diiktiraf oleh pihak JAKIM umpamanya. Kan? Jadi kadang-kadang setengah pihak itu dia cuba mengamuri pengguna-pengguna Islam tentang menggunakan label-label yang mengsangsikan kita. Mensangsikan setengah-setengah daripada kita. Mungkin tidak mensangsikan pengguna Islam yang lain, tapi mensangsikan pengguna Islam yang mungkin cakna terhadap penggunaan logo. Yang keempatnya, cabaran kita adalah tentang pencenamaan. Kadang-kadang produk itu, contohnya macam produk yang berasaskan daging, sosis dan sebagainya, yang mungkin kita import daripada luar negara ataupun diproduksi dalam negara, kadang-kadang kita tidak fokuskan kepada indikator dalam bentuk logo, tapi kita fokuskan pada nama tersebut. Umpamanya saya beritahu, umpamanya saya bagi contoh, bihun tok lebay contohnya. Ya. Sebab ada nama tok lebay itu, maka kita fikir halal dia sebab nama tok lebay. Ataupun sosis telekung contohnya. Ya. Perkataan telekung itu menyebabkan kadang-kadang kita salah tafsiran, salah definisi, mengatakan ini sosis telekung maka halal lah dia. Jadi kadang-kadang manipulasi penyelamat itu juga merupakan satu cabaran yang besar dalam proses memahami status halal suatu produk. Yang kelima pula tentang ketulusan pihak otoritas. Jadi kita tahu, sebagaimana yang telah dikongsi oleh sahabat saya Dr. Tuan Sidik tadi, kita tidaklah menggunakan jadi 100% kepada pihak otoriti. Mereka pun ada limitation daripada sudut jumlah ahli penguatkuasa dan sebagainya. Tapi mungkin wujud sebahagian kecil daripada pihak otoriti ini yang mungkin terlibat dalam kecanduan keuntungan yang saya sebutkan tadi. Ya, terlibat dalam kecanduan keuntungan. Yang keenamnya pula tentang ketulusan integriti penguasa halal, pengurusi imigrasi halal ataupun perniagaan. Ini merupakan satu, sebagaimana kes yang berlaku yang dikempal-kempuk yang panas sekarang ni tentang status daging halal import, di mana dia menggunakan perkataan kartel daging halal kan. Jadi ketulusan pihak yang berurusan untuk bisnes itu juga merupakan satu benda yang sangat penting. Yang ketujuhnya penguatkuasaan. Ya. Penguatkuasaan juga memainkan peranan yang sangat penting. Ya. Pihak wajib itu kena perbanyakkan the frequency of the inspection. Okay. Kena banyakkan semakan ataupun spot check disebut. Ya. Melihat adakah pengusaha-pengusaha halal itu pembengkal produk halal ini, khususnya pembengkal produk daging halal ini, mereka melaksanakan sebagaimana yang mereka janjikan. Ataupun mereka melaksanakan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pihak berwajib. Dan yang terakhirnya dalam cabaran tentang penyalahgunaan logo atau sijil halal ini adalah penjamaan halal Malaysia. Sebagaimana yang kita tahu, Malaysia merupakan salah satu negara yang sangat harum namanya dalam konteks industri halal dan juga dalam konteks persijilan dan juga logo halal. Jadi dengan berlakunya beberapa episod yang kita anggap agak menjedihkan ini, boleh menjejaskan penjenamaan halal Malaysia di peringkat bangsa. So itu sesuatu yang kita kena fikirkan bersama lah, especially oleh pihak-pihak yang berwajib dan pihak kerajaan sendiri, kena sama-sama dengan rakyat jelata, dengan kita semua untuk memastikan bahawasanya benda yang berlaku itu tidak akan ulang lagi dengan melaksanakan beberapa inisiatif. Baik, seterusnya tentang peluang. Di sebalik cabaran yang saya kongsikan tadi, ya, kita kena melihat juga daripada sudut positifnya. Apakah peluangnya ada? Saya mengambil contoh isu-isu yang mutakhir ini berlaku telah menyebabkan ramai pihak telah bersuara. Bila ramai pihak bersuara sama ada di pihak penguatkuasa ataupun di pihak pengguna, maka itu adalah satu peluang untuk kita buat penambahbaikan. Terutama sekali penambahbaikan terhadap sistem penguatkuasaan. Dan yang keduanya pula tentang mungkin sekarang telah tiba masanya untuk kita ada satu sistem perundangan yang khusus tentang produk-produk halal. Ya, so sebelum ini kita mungkin tidak ada satu undang-undang yang khusus tentang halal, dan kita tentang penggunaan logo halal ini kita ada undang-undang Trade Description Act, ya, yang berkaitan dengan penggunaan logo halal, tetapi kita tidak ada undang-undang yang khusus tentang halal itu sendiri ataupun tentang perusahaan halal itu sendiri. Yang ketiganya kita ada peningkatan. Inilah masa untuk kita meningkatkan kefahaman pengguna Islam tentang memilih produk-produk halal. Mereka kena cakna.
kalau kita pergi makan steak umpama di satu kedai, kita kena cakna steak ni dagingnya beli di mana contohnya. Bukan kerana kedai itu viral ataupun steak yang dibuat tu sedap, tapi kita juga kena cakna sebelum masuk ke dalam mulut tu kena fikir mana letaknya kedai ni dapat daging ni kan. So kita kena cakna. Kemudian yang seterusnya tentang ketulusan, kita perlu meningkatkan ketulusan pihak berautoriti. Selain daripada meningkatkan ketulusan pengusaha-pengusaha industri halal. Dan yang terakhirnya, inilah masanya untuk kita membuat pengukuhan semula penjenayaan halal Malaysia secara yang lebih menyeluruh. Kecalaran yang telah berlaku tentang isu-isu yang ada ini, kecalaran itu tidak mustahil telah tersebar ke negara-negara luar, negara-negara lain. Tapi walau bagaimanapun, kita kena menggunakan apa yang telah berlaku ini untuk memulihkan balik, menunjukkan balik kepada masyarakat dan juga menunjukkan balik kepada pengguna bahawasanya kita melakukan sesuatu memperindahkan penjenayaan halal Malaysia. Jadi saya rasa itu saja untuk perkongsian saya tentang tajuk yang telah diberi. InsyaAllah saya serahkan semula kepada Tuan Moderator, sahabat saya Dr. Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teknologis Dr. Azizan atas pencerahan yang disampaikan oleh beliau tadi. Walaupun sebenarnya Dr. Azizan dia ada putus-putus sikit lah, mungkin signal wifi kat situ ada isu sikit tapi secara umumnya apa yang kita bahaskan ini dapat didengar secara bersama, secara kolektif ni lah, alhamdulillah. Jadi apa yang teknologis Dr. Azizan sampaikan tadi memberikan kefahaman kepada kita bahawa sebenarnya bila kita membincangkan persoalan cabaran yang sedang kita alami dalam industri halal sekarang ini, di sebalik cabaran yang ada itu terdapat beberapa peluang yang perlu kita teliti bersama. Dan dalam masa yang sama, selain daripada usaha kita untuk mengukuhkan elemen kemanusiaan pegawai-pegawai yang terlibat, pemegang taruh yang terlibat, supaya memastikan mereka ni betul-betul ikut semua syarat dan juga polisi dalam mengimport daging halal ke negara kita. Kita jangan lupa bahawa kadang-kadang manusia ni dia kena ada sistem yang mendesak manusia itu sendiri supaya mematuhi dan mengikuti semua syarat yang dikenakan. Jadi dengan sebab itu bila timbulnya masalah yang sedang kita hadapi sekarang ini dan juga tuduhan-tuduhan yang mula dibangkitkan di sosial media dan seumpamanya, kita dapati bahawa sebenarnya di sana terdapat banyak peluang yang boleh kita kembangkan dari sudut pengembangan talent, pengembangan hasil penyelidikan dalam nak memastikan bahawa manusia ini dia boleh dipimpin supaya menjadi manusia yang berintegriti dalam persoalan industri halal di negara kita. Dan di antara elemen yang kita dengar-dengar amat berpotensi untuk kita kembangkan dalam nak memimpin manusia supaya lebih berintegriti dalam persoalan membekal daging halal di negara kita ni adalah satu teknologi yang kita panggil sebagai teknologi blockchain. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, di UMP kita ada beberapa orang pakar dalam bidang blockchain ini. Blockchain ini dia salah satu daripada logistik yang bagi kita dalam IR 4.0 ni dia agak penting dalam nak memastikan semua kehendak pasaran itu dapat dipenuhi berdasarkan kepada standard piawaian yang ditentukan. Jadi insya-Allah bersama-sama dengan kita pada petang ini adalah panelis yang ketiga, iaitu Profesor Madya Dr. Yudi Fernando yang merupakan pensyarah kanan dan Profesor Madya daripada Fakulti Pengurusan Industri UMP. Sedikit pengenalan kepada beliau. Profesor Madya Dr. Yudi adalah merupakan salah seorang daripada pakar logistik yang diiktiraf oleh Pertubuhan Pakar Logistik Malaysia ataupun nama pendeknya LOGM. Betul Dr. Yudi? LOGM Okey, alhamdulillah. Suara pun clear tadi. Alhamdulillah. Jadi selain daripada itu, kalau kita tengok dalam alam maya, kita akan dapati bahawa Dr. Yudi juga adalah merupakan salah seorang pensyarah yang aktif dalam bidang penulisan. Banyak jurnal antarabangsa yang diterbitkan. Dan baru-baru ini Dr. Yudi baru saja menjadi pemenang dalam medal emas betul dalam ITEX 2020. Tahniah juga untuk Dr. Irfan lah Alhamdulillah. Saya rasa kalau buat online tu saya boleh menang, tapi kalau buat face to face tu bercabar untuk saya menang sebenarnya. Okay. Jadi ada hikmah, ada blessing in disguise kat situ. Dan Prof Madya Dr. Yudi juga adalah merupakan
seorang ahli akademik yang dilantik sebagai profesor pelawat di beberapa universiti, antaranya di Brawijaya, di Andalas dan juga di Bisa Nusantara. Dan antara fokus kajian beliau yang terkini yang sekarang ini adalah berkaitan dengan isu logistik halal dan juga teknologi blockchain. Jadi tanpa membuang masa, kepada sidang pendengar semua, bagi sesiapa yang ada persoalan ataupun ada cadangan, anda boleh type dalam ruangan komen, sama ada di Facebook ataupun di YouTube live kami, dan kami akan bacakan semua komen-komen anda dan kita akan lontarkan kepada panelis dalam pusingan yang berikutnya. Jadi untuk sesi yang berikutnya kita persilakan kepada panelis yang ketiga, Prof. Madya Dr. Yudi Fernando, untuk membahaskan tajuk berkaitan dengan sistem pengesanan rantaian bekalan halal berasaskan kepada teknologi blockchain. Dipersilakan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Ahmad Irfan ya, dah panjang lebar tadi bagi introduction pengenalan saya, pengenalan diri pada tuan-tuan puan-puan sekalian. InsyaAllah pada hari ini Dr. Irfan dan Jabatan Sains Kemanusiaan ya nak dengar lagi ya macam mana kita berkongsi apa yang kami dah buat lah berkaitan dengan teknologi blockchain. Memang saya rasa isu yang sekarang ni tuan-tuan perempuan yang tuan-tuan dengar sekarang ni diorang baca ya dalam surat khabar memang isu yang agak panas lah. Tapi kalau kita tengok betul-betul memang semakin maju teknologi ni semakin banyaklah isu-isu yang kita boleh nampak. Okey, pada hari ini Dr. Irfan bagi saya tajuk mengenai pengesanan rantaian bekalan halal berasaskan teknologi blockchain. Saya pun ucapkan terima kasih lah lagi sekali kepada rakan-rakan saya, panelis satu tadi Dr. Tuan Siddiq dan panelis dua TH Dr. Azizan. Right? Okey, kejap saya nak tunjuk saya punya slide sikit ya, nak kongsi apa yang kita dah buat, apa yang kita dah buat kat UMP ni, sebab memang tugas kita sebenarnya untuk untuk memimpin lah, terutamanya untuk memasyarakatkan teknologi ni ya. Okey, tuan-tuan perempuan, mungkin tuan-tuan perempuan dah pernah ya mendengar teknologi blockchain yang sering mungkin disampaikan pada ceramah-ceramah ya, mungkin surat khabar ya, berkaitan dengan industri 4.0 ni. Mungkin saya nak cerita sikit lah, nak kongsi sikit apa yang kami dah buat di Fakulti Industrial Management ni, dan memang kami berusaha sejak 3 tahun lepas ya, untuk mendevelop lah satu apps ataupun teknologi untuk memboleh kesan isu-isu berkaitan halal ni. Okey, kalau kita tengok tuan-tuan dan puan-puan, tadi saya rasa panelis 1, 2 dah cerita panjang lebar berkaitan dengan isu, lepas tu best practice ya, amalan terbaik, dan saya pula nak berkongsi sikit pengalaman dan pengetahuan ya berkaitan dengan teknologi blockchain ni sebagai solusi lah daripada masalah-masalah, cabaran-cabaran yang sedia ada. Okey, kalau kita tengok isunya yang sebenarnya adalah mungkin apa orang kata agent fraud ni lah ya, agent fraud dengan mungkin businessman ya, peniaga-peniaga ni mungkin ada isu integriti dan memang nak untung cepat ya. Kalau kita tengok memang diorang diorang pakai logo halal Australia mungkin halal logo Australia ni dia boleh dia boleh naikkan lagi value dari produk yang dorang jual tadi ya. So isu sebenarnya adalah dorang ambil bekalan-bekalan daripada negara Brazil, Ukraine, China dengan Argentina yang mungkin JAKIM tak berapa recognize macam mana dorang buat persembelihan penyimpanan dan lain-lain. Okey, kalau kita tengok memang kalau dorang dah pack jadi daging sejuk beku tadi tu ya, diorang akan tengok macam-macam dokumen ya, bukan senang nak ekspor produk ni ke Malaysia ya. So banyaklah agensi kerajaan ni akan cek dokumen. Kalau memang semua lepas ya, lulus, dan mungkin pemborong akan
salurkan lagi lah kepada fast food, pasar raya, restoran, warung, kedai runcit, pasar malam, pasar pagi yang mungkin tuan-tuan dan puan-puan sangat familiar lah kalau membeli daging sejuk beku ni. Mungkin kalau kita tengok tuan-tuan dan puan-puan, masalah daging sejuk beku ni sebenarnya macam gunung es lah, gunung ais yang kita tengok sekarang ni. Sebab apa? Sebab dah banyak kali isu-isu ni orang perbincangkan dan mungkin jurnal artikel pun dah banyak membincangkan kaedah-kaedah terbaik macam mana nak selesaikan isu halal ni. Mungkin semakin maju teknologi, semakin tinggilah cabaran untuk transparansi dan lain-lain. Kalau kita tengok konsep dari pengurusan rantaian bekalan tu memang banyak bezanya lah dari pembekal sampailah ke end user. Tapi kalau kita compare lagi dengan logistik itself, kalau kita tengok konsep logistik, definisi logistik tu, ini mungkin melibatkan penyimpanan, transport, lepas tu macam-macam lah, apa tu, warehouse, handle dan lain-lain. So isu ni memang agak mencabar. Kalau mungkin ada suspicious activity atau mungkin ada orang komplain berkaitan kesahihan logo halal ni, mungkin agak sukar untuk kita carilah isu ni berawal dari mana. Okay. So kalau kita tengok revolusi perniagaan digital sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan, dulu orang mungkin one to one, orang bertani, berniaga, berkebun dan lain-lain, lepas tu orang membina produk dan lain-lain tu, so orang panggil sebagai revolusi pasca industri lah. So mungkin start tahun 2000, bermula tahun 1995 tu mungkin kita mendengar konsep yang kita panggil sebagai sharing economy lah, berkongsi kereta, berkongsi hotel, maksudnya kalau you ada resource, kalau ada sumber you boleh sewakan dengan orang lain dan lain-lain. Selepas tu 2011 orang start melihat ada teknologi baru yang mungkin diorang boleh pakai. So kalau kita tengok konsep daripada blockchain tadi, ini yang mungkin agak susah untuk kita faham lah sebenarnya, sebab yang pengazas konsep blockchain tadi nama dia Satoshi Nakamoto, tapi Satoshi Nakamoto ni pula dia macam anonymous, kita tak tahu betulkah identiti dia ni sebagai developer dari blockchain tadi. Memang unknown lah orang kata. Tahun 2008 dia start dia bertulis paper dan orang start guna idea dia buat satu konsep lah. So 2009 dia start lah, dia wawarkan kat semua orang sebagai open source community, jadi semua orang boleh pakai. Tahun 2014 banyak yang orang tak berapa faham konsep blockchain ni, dia ingat sebagai digital currency untuk invest duit dan macam-macam. So rupanya 2014 diorang dah bagi tahu to the public, diorang kata memang berbeza lah konsep blockchain dengan Bitcoin tadi. So Bitcoin tu sebenarnya adalah mata wang digital yang dipakai dalam sistem blockchain tu sendiri. Tapi kita tak tengok mata wang digital tu, kita tengok sistem blockchain tu sendiri. So kalau kita tengok blockchain ni memang dia terpisah dengan Bitcoin ni. Kalau dulu memang orang cakap, kalau cakap blockchain je, orang akan kata, oh okay, you cakap pasal Bitcoin. Tapi memang dua benda yang berbeza. Lepas tu ada smart contract pula. Smart contract ni orang kata dia ada macam digital currency sendiri yang mungkin boleh disatukan dalam instrumen kewangan. Sekarang ni development daripada blockchain tu dah orang kata dah start industri recognize, mengiktiraf dan realize, dan banyaklah company-company syarikat yang ada, saya rasa termasuklah kat Malaysia ni dah guna pakai konsep blockchain. Kalau sekarang ni diorang dah start to scaling up, diorang dah skalakan menjadi skala yang agak besar dengan menggunakan teknologi komputer yang agak powerful lah. Tujuannya adalah untuk memastikan ketulusan dan integriti dari setiap aktiviti urus niaga tadi. Okey, apa definisi daripada blockchain tadi? Blockchain tadi adalah jenis pangkalan data tertentu. Kalau tuan-tuan dan puan-puan mungkin boleh bayangkan pangkalan data ni macam komputer kita, macam external hard disk kita.
yang boleh menyimpan berbagai jenis maklumat ya, dalam satu ledger ke, dalam satu transaksi urus niaga. Kalau tuan-tuan boleh bayangkan satu syarikat tu ya, satu kilang atau syarikat daripada produk halal ni mungkin orang ada 100 atau 200 pembekal. Nah, susah untuk orang kata untuk manage lah vendor-vendor ni, especially kalau diorang dah lepas daripada kilang. Sebenarnya isu halal ni yang saya nampak yang agak mencabar selepas produk ni keluar daripada syarikat, daripada kilang ni. Selepas keluar tu sebab apa? Dia akan diorang akan melalui berbagai macam proses. Tadi Dr. Tuan Siddiq dah mengulas sedikit ya. Dia kata panjang dan pendek. Kalau dalam negara mungkin agak pendek, luar negara agak panjang. Ini mungkin agak sukar lah kalau kita pantau dengan menggunakan teknologi yang manual. So blockchain ni sebenarnya adalah satu aktiviti untuk merekodkan setiap aktiviti yang dibuat oleh syarikat ni ya secara kekal. So orang lain boleh tengok. Orang lain ni maksudnya adalah orang yang ada akses lah, yang ada code daripada teknologi blockchain ni. So manfaat atau kelebihan daripada blockchain teknologi yang berasaskan IR 4.0 ni, yang pertama adalah visible. So everyone can see it. Kalau korang share coding tu atau code tu dengan certain people lah, dengan orang-orang tertentu. Lepas tu adanya integriti dan ketelusan. Yang ini yang memang agak sukar sekarang ni dalam bisnes ya. Memang kita mengajar pengurusan industri, kita memang tekankan pada setiap subjek-subjek yang kita ajar kena ada ketulusan dan integriti. So fakulti kami pun adalah ya satu jurnal yang memang tengok mengenai governance dan integriti. Lepas tu kelebihan daripada blockchain ni yang kita boleh boleh pakai untuk menyelesaikan masalah isu daging sejuk beku ni adalah kebolehkesanan. Yang ini yang agak mahal ni dalam halal konsep supply chain dan logistik ni, memang kebolehkesanan tu memang agak sukar untuk kita capai. Lepas tu adalah aspek keselamatan dan tepat. Kalau korang tengok di sini ya. So teknologi ni berasaskan cryptocurrency punya terms ya. Lepas tu ada ledger tertentu ya, dan semua orang boleh kongsilah. Lagi satu kelebihan dia, diorang tak memerlukan bank, tidak memerlukan lawyer, peguam dan lain-lain, diorang tak perlukan sebab diorang ada konsep yang diorang panggil sebagai decentralization network. Okay? So kalau kita tengok luar negara, konsep yang mungkin kita boleh tawarkan pada JAKIM atau mungkin pada industri halal kat Malaysia ni, diorang boleh pakai satu sistem tu yang pengguna ataupun yang authorized personal tu boleh akses ya. Diorang boleh tahu apa kandungan ya dari produk tu, macam mana rantaian rantai pasok ya, rantai yang bekalan tadi ya, yang syarikat ni buat dan jalankan ya. So ini company tak boleh buat seorang-seorang, kena ada sokongan daripada kerajaan dan mungkin juga kita lah sebagai pengguna akhir. Kalau kita tengok memang teknologi blockchain ni boleh membantulah, especially dalam pengeluaran ya, pengangkutan, penyimpanan dan pengedaran ya. So setiap transaksi atau aktiviti urus niaga tadi dapat dikesan. So kami baru-baru ni kami dah publish satu artikel, tapi kami tak tengok yang halal ni ya, sebab agak sukar juga kalau konsep halal ni kita submit ke jurnal-jurnal yang majoriti bukan Muslim ya. Especially kalau jurnal-jurnal yang kira dah top lah. Kami tengok kat Malaysia ni, berdasarkan kami punya dapatan kajian, kami tengok memang teknologi kompetensi tu memang penting lah dalam syarikat. Lepas tu kena sesuai ya, dengan resource yang ada, size syarikat dan mungkin support dari apa orang kata daripada bos lah company tu sendiri, dan mungkin tekanan. Kalau kita tengok kat Malaysia ni, blockchain ni diorang tak berapa ready lagi ya. Majoriti kata memang diorang started to pakai blockchain ni. So dalam movement dalam kurang daripada 10% ya, dari aktiviti diorang. Lepas tu tak banyak juga ya, internal punya training lah. Kami dah berkali-kali kami hantar, mungkin tak ada luck lagi lah Dr. Irfan ya. Kami menang C-Track ni, kami dapat yang paling tinggi silver je. So mungkin konsep ni tak berapa orang kata tak berapa strong lagi lah.
So mungkin yang kami dah buat, kami start dulu dengan orang kata pangkalan data. Pangkalan data, kami panggil sebagai Hago Chain. Yang ni mungkin dah kita hantar berkali-kali untuk SITRAC 2019 dan 2020, dapat silver je paling tinggi. Okey, pangkalan data ni yang kita tengok yang sekarang ni, yang sedia ada ni, tak berapa mesra pengguna lah, susah. Especially kalau kita nak cari halal requirement untuk contoh Saudi. So susah kalau nak tengok macam mana standard Saudi, lepas tu standard Australia dan lain-lain. Ini mungkin agak sukar lah untuk pengusaha-pengusaha tempatan untuk ekspor atau aktiviti import lainnya. Okey, kami dah cuba untuk kumpulkan pangkalan data dari 7 benua dan merangkumi 41 negara di seluruh dunia ni. Jadi kami buatlah directory gunakan apps. So manfaat dia untuk menimbulkan usaha dan menjimatkan masa pengguna lah. Ini mungkin backbone dia sikit. Lepas tu ini interface, kalau tuan-tuan nak tengok nanti mungkin kita boleh kongsi sebab masa yang diberi oleh Dr. Ifan dan penganjur ni agak pendek. Mungkin saya akan tunjuk saja gambar atau interface yang ada. Ini kami buat dengan penyelidik yang ada di UMP PM Dr. Rizwan, Dr. Syabir dan beberapa rakan-rakan syarah dari Fakulti Komputer. Lepas tu yang ni adalah prototype yang kami dah keluarkan, teknologi blockchain yang berasaskan smart contract tadilah. So kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok kat sini ni mungkin setiap syarikat tu boleh nampak lah kalau diorang nak beli berapa produk tu, harga dia berapa, macam biasalah. Tapi semua kita buat dalam virtual atau online punya perspektif lah. Lepas tu kalau diorang nak beli, diorang bayar dengan guna diorang punya currency lah. So setakat ni belum lagi boleh pakai US dollar, ringgit Malaysia dan lain-lain. So kalau dah beli, inilah template dia. Template setiap aktiviti atau transaksi itu direkodkan. Dan apa yang kami cadangkan untuk menyelesaikan isu berkaitan dengan halal tadi, kita akan develop satu konsep atau teknologi blockchain ni yang mungkin kita bagi menjadi 2 bahagian lah. Yang satu tu mungkin blockchain orang awam. So kalau ada yang suspek, ada report mungkin berkaitan dengan kesahihan logo, diorang boleh check dalam diorang punya QR code, contohlah QR code. Selepas tu diorang boleh nampak lah setiap aktiviti yang sedia ada. Saya rasa UMP pun dah start awal untuk memamerkan produk-produk memamerkan blockchain teknologi dalam sijil graduan kita. Selepas tu blockchain peribadi lah kalau orang nak tengok transaksi urus niaga ni, diorang boleh tengok lah. Diorang boleh tengok and then very limited. So JAKIM pun kalau dia suspek, so senang sikit nak tengok kesanan. Lepas tu diorang nak tengok integriti daripada aktiviti niaga ni lah. Mungkin segitu sajalah Dr. Ahmad Irfan saya berkongsi pada petang hari ni lah. Kalau ada soalan ataupun input daripada pendengar semua, saya sangat berbesar hati. Baik. Jadi terima kasih banyak kita ucapkan kepada Prof. Madya, Dr. Yudi. Rasanya kalau bagi 2 jam pun sebenarnya tak habis Dr. Yudi pasal kita nak menjelaskan elemen teknikal dalam teknologi blockchain ni dan juga produk-produk yang tim doktor sendiri pernah hasilkan. Saya rasa masa memang tak cukup lah, tapi sebenarnya bersama-sama dengan kita di talian, kita ada lebih kurang 40 viewer yang sedang mengikuti siaran kita live. Ada di antara mereka ni daripada Singapura, ada juga rakan-rakan saya daripada JAIB daripada Jabatan Agama Islam Negeri kita ni, dan juga kebanyakannya adalah ahli akademik kita lah. Jadi insyaAllah dengan sedikit pendedahan ini, mudah-mudahan ada kot yang akan memanggil tim Dr. Yudi nanti untuk kita kembangkan potensi. InsyaAllah kita doakan. Baik, jadi insyaAllah kita akan masuk kepada pusingan yang berikutnya, iaitu kita akan melihat antara komen-komen yang ditanya oleh pendengar-pendengar kita di Facebook Live dan juga di YouTube.
Antaranya ialah satu soalan yang diajukan khas kepada Dr. Tuan Siddiq. Mungkin Dr. Tuan Siddiq boleh terus jawab, dan kalau ada panelis lain nak komen pun dipersilakan ya. Soalannya kepada Dr. Tuan Siddiq, apakah ada saranan Dr. Tuan Siddiq bila sebut Dr. TS ni? Sebenarnya saya confuse ni. Dr. TS ni merujuk pada Tuan Siddiq ke ataupun Dr. Tan Sri teknologis kita, Dr. Rizan? Tapi saya mungkin dua-dua boleh jawab lah ni. Jadi apakah saranan Dr. Tuan Siddiq kepada peminat daging import di Malaysia sekiranya mereka ingin membeli daging import agar ia selamat dan halal, memandangkan logo halal boleh dimanipulasi ketika ini? Pasal kalau kita tengok dalam konteks lokal kita di Gambang, di Kuantan, di Pekan, pasaraya utama ni di section sejuk beku dipenuhi dengan lambakan daging-daging halal yang import, dan kita pun sebelum ni dalam training kita pun kita mendengar bahawa tidak adalah daging-daging import melainkan semuanya kena halal belaka. Jadi apa pandangan dan saranan Dr. Tuan Siddiq dalam isu ni? Silakan. Dr. Tuan Siddiq, saya rasa macam tak dapat dengar suara. Testing. Adakah saya seorang yang tak dapat dengar suara? Dr. Yudi dapat tak dengar suara? Saya tak dengar. Tak dapat, okey. Ada isu mikrofon tu dekat laptop Dr. Tuan Siddiq. Saya tengok dia tidak mute. Tak dapat, tak dengar. Okey, jadi sambil-sambil kita nantikan respon daripada Dr. Tuan Siddiq, ada juga rakan-rakan kita, contohnya daripada sahabat-sahabat kita kat UMP yang sedang mempromosikan, kita buat iklan sikit lah sini. Contoh dekat UMP ni kita ada satu charity body yang dikenali sebagai Yayasan Universiti Malaysia Pahang, yang sekarang ini sedang mengusahakan pembinaan Kolej Kediaman Mawaddah, iaitu kolej untuk penginapan pelajar-pelajar UMP berasaskan kepada sistem wakaf. Okay? Jadi pembinaan kolej ini dalam progres. Saya pun tengok kolej itu sedang dibina dengan jayanya. Dia bertujuan untuk menempatkan mahasiswa dalam kalangan anak yatim dan asnaf. Justru kepada pendengar-pendengar sekalian, kalau rasa ingin menyertai dan okey, Dr. Tuan dah dengar tadi. Okey. Kalau ada di antara pendengar kita ingin memberikan sumbangan wakaf, insya-Allah boleh pergi ke Facebook Yayasan UMP. Dan di situ ada disediakan kaedah untuk kita terlibat dalam wakaf ini. InsyaAllah Dr. Tuan dipersilakan. Okey, terima kasih. Mohon maaf, ada masalah teknikal sikit. Bukan senang nak jawab soalan ini, walaupun nampak macam senang. Kerana apa? Kerana kalau saya jawab tak boleh, marahlah orang kat saya, peniaga-peniaga di luar sana. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, yang pertama bergantung kepada keyakinan. Seperti yang disebut oleh Dr. Yudi tadi, sijil yang ada itu dari sijil yang digunakan itu, yang disalahgunakan itu, ataupun logo yang disalahguna itu daripada Australia, begitu Dr. Yudi. Jadi minta maaf lah kerana daripada Australia, buat masa ni mungkin kalau sekiranya daripada yang lain tu tak ada masalah pun. Begitulah pada perkiraan saya. Cumanya saya nak bagi nak bagi kata boleh tak boleh, itu satu yang sukarlah bagi saya. Cuma saya secara peribadi saya memang bukan penggemar daging import, dan saya biasanya pergi beli daging di pasar tani. Saya memilih daging tempatan kerana ia berbalik kepada rantaian tadi, rantaian yang lebih dekat. Bukan makna saya tak yakin dengan apa yang dibuat oleh pihak berkuasa kita. Saya memberikan keyakinan yang sepenuhnya yang dibuat oleh mereka. Tapi tendensi saya untuk saya memilih local meat, daging tempatan. Dan isu ini juga sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah berlaku kerana kebergantungan kita yang agak tinggi kepada daging luar. Sepatutnya kita boleh memikirkan, kita ada Kementerian Pertanian dan juga Kementerian Keusahawanan dan seumpamanya.
saya tak pastilah di mana sepatutnya diparkkan inisiatif untuk membangunkan daging kita sendiri, bukan daging manusia. Saya maksudkan di sini ialah daging tempatan kita, kan, supaya kita tahap keberdikarian, susah nak sebutnya, self sufficiency ratio kita, kan, tahap keberdikarian kita tu daripada 25 atau 30 dia naik jadi 90, ataupun lebih. Jadi kita tidak bergantung sangat kepada daging luar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, bila kita tak bergantung pada daging luar, saya rasa tak ada sangat isu, tidak ada ruang lah untuk isu penipuan CJ berlaku yang daging itu dari luar masuk ke dalam negara. Berbalik kepada soalan ini, tendensi saya lebih kepada daging tempatan. Kerana apa? Apatah lagi berlaku kes ini seperti sekarang, kerana yang pertama ada syubhah, yang kedua berdasarkan kepada kaedah-kaedah ini juga berkait dengan syubhah, iza ijtama'al halal wal haram ghullibal haram. Bila terhimpun antara dua perkara, iaitu halal dan haram, dan kita tak dapat nak pastikan buat masa ini, maka ketika itu lebih baik kita mengelak. Itu pandangan saya lah, Dr. Irfan. Baik, betul Ustaz Tuan. Satu, kalau kita ingat balik pengamal-pengamal industri halal ni dan pemain-pemain industri ni, mereka walaupun ada mencadangkan beberapa syarat, kriteria, SOP yang ketat dalam mengawal industri halal ini, tapi akhirnya mereka kerap bertanyakan satu soalan, iaitu di antara fatwa dan takwa, mana yang kita nak pilih lah. Okay. Jadi betul lah apa yang Dr. Tuan pilih tu, dan dalam masa yang sama ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan food security di negara kita. Betul. Kebergantungan kita dengan daging import terlalu tinggi. Kemandirian itu masih lagi belum dibina pada skala yang sepatutnya, sesuaian dengan serta negara kita nak menuju ke arah negara yang sedang membangun dan ke arah negara maju. Yalah, boleh saya tambah sikit dengan kita ada tanah. Saya pun tak tahu, tak pastilah, kan, mungkin sudah ada usaha-usaha yang telah dicadangkan ataupun dibuat sebelum ini. Kita ada tanah Feldanya, kan, dan tanah-tanah lain yang mungkin kalau sekiranya kita serius, dulu minta maaf lah ada usaha seperti NFC, tapi nampaknya kita gagal, kan. Kalau sekiranya berjaya, saya rasa mungkin pergantungan kita ataupun tahap keberdikarian kita pada daging tempatan ini lebih tinggi, dan mungkin kita boleh mengelak isu-isu seperti inilah. Kita akan dapat yang halal dan thayyibah yang kita yakin, kerana kita boleh kontrol dalam negara kita. Betul Ustaz Tuan. Begitu juga dengan inisiatif cadangan Ustaz Tuan tadi, iaitu support local. Kalau di negara luar, di negara barat, kalau kita pergi pasaraya besar, hypermarket, Tesco, Asda dan sebagainya, produk-produk tenusu, produk-produk daging ni, mereka akan utamakan produk tempatan. Tempatan tu bukannya UK tau, tapi within the district itself. Okay. Ada penambahan daripada ahli panel kita yang lain? Ada lagi satu soalan ni sebelum kita baca, kalau nak tambahlah saranan. Ada daripada Dr. Azizan ke, ataupun daripada Prof. Yudi ke, ataupun kita nak pergi ke soalan yang berikutnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya nak sila Dr. Azizan. mengenai ada ni pusingan kedua ni, tapi tak ada Piramli dia boleh bergusti tanpa pusingan ke 100 Itu mudah sentik. Baik, berbalik kepada isu yang diperbincangkan tadi tentang status halal, especially makanan daging-daging yang import daripada negara-negara luar. Ya, saya sangat bersetuju dengan pendapat Dr. Irfan dan juga Dr. Tuan Siddiq sendiri, di mana kita sebenarnya perlu memperkasakan penggunaan daging tempatan. Ya. Cuma isunya di sini adalah kenapa banyak daripada pengguna-pengguna Muslim terutamanya, mereka lebih memilih produk-produk import. Saya rasa isu yang paling besar adalah kerana harga. Kalau kita lihat harga produk-produk import ini ataupun daging import ini jauh lebih murah daripada daging tempatan. So ada perlu memastikan bahawasanya jika sebagaimana yang saya bincangkan tadi, sebagaimana yang saya suarakan tadi dalam konteks peluang tadi tu, untuk meningkatkan keupayaan pengusaha-pengusaha tempatan, pendak-pendak tempatan untuk mengeluarkan produk lagi. So dalam masa yang sama kita juga perlu memikirkan bagaimana alternatif yang terbaik. Sekurang-kurangnya sekiranya kita berjaya menawarkan harga daging yang saya rasa
yang tidak terlalu berbeza di antara daging import dan tempatan, saya kata itu akan menyebabkan ramai pengguna-pengguna tempatan untuk membeli. Contohnya saya bagi dalam macam harga daging yang ada sekarang ni yang import, kalau 1 kilo tu mungkin ada 20 lebih sahaja daging yang agak baik. Tapi kalau daging tempatan berbeza hampir RM10. Jadi menyebabkan pengguna tempatan ini, kita pun faham kan, tak semua orang yang berpeluang nak makan wagyu yang harga dia sekilo RM2,000 kan. Jadi ada limitation di situ daripada segi keupayaan pengguna untuk membeli produk, untuk membeli daging halal. Jadi sekiranya pendak-pendak tempatan boleh menawarkan harga yang kompetitif, sekurang-kurangnya kalau tidak sama dengan harga lembu tempatan pun, atau harga daging tempatan pun, daging import pun, sekurang-kurangnya mungkin mahal RM5 tu, saya rasa banyak pengguna dah boleh terima. Tapi kalau gap terlalu besar, saya rasa of course, ketika isu yang hangat ini memang ramai orang tak beli lembu import. Tetapi saya yakin sebulan 2 akan datang, maka akan ramai, pengguna akan kembali sebelum beli daging import. Jadi kerana itu pentingnya untuk para penternak dan juga pihak-pihak yang berkenaan, all the stakeholders, untuk sama-sama berusaha supaya harga daging lembu tempatan itu pada harga yang affordable oleh semua. Itu saja sedikit. Itu yang Rizan, mak kata package solution ini dia adalah begitu menyeluruh, bukan setakat food security saja, tapi turut membaikkan persoalan demand, supply, harga dan seumpamanya. Tepat sekali lah. Mungkin kalau kita tengok dalam boleh saya tambah, tuan, tidak? mungkin apa yang berlaku ini boleh dianggap sebagai orang putih kata apa, blessing in disguise. Blessing in disguise. Apa nama ni, menjadikan kita lebih kreatif untuk membina yang kita. Mungkin begitu lah kot Betul. Yang berlaku ini kita harapkan begitu. Kita harapkan pemimpin-pemimpin kita memikirkan lebih, memikirkan bagaimana nak menjadikan kecukupan daging dalam negara kita, keluaran dalam negara di samping halal dan thayyibah. Betul. Satu lagi apa nama ni, bukanlah bermakna oleh kerana kes ni berlaku saya sarankan seperti tadi macam nak boycott, tidak kan. Mungkin dalam sebulan 2 mungkin bila pihak berkuasa dah dapat clear yang mana ke mana perginya daging tersebut, mungkin lepas sebulan 2 keadaan dah settle, mungkin tak ada masalah lah. Sebab saya difahamkan bahawa di Malaysia ini daging lembu, kalau dulu kami difahamkan daging lembu tidak ada masalah, seperti yang Dr. Irfan sebut pada awal perbincangan tadi. Yang ada masalah mungkin yang lebih kritikalnya dulu yang dibincangkan ialah daging ayam kan, kerana 9 ayam ni dia agak kritikal, dia banyak. Lembu dia tak kritikal, boleh dikatakan dulu dijamin hampir 100% lah, kalau hampir 99% lah, kalau tak 100% pun daging luar yang datang ke negara kita melalui jalan yang betul adalah halal. Baik, betul lah tuan. Kita juga ada beberapa pandangan daripada saudara Akil Azim di Facebook live kita, yang mana beliau cadangkan kita kalau kita pergi ke pasar raya, bolehlah kita tengok badan persijilan halal luar negara yang turut diiktiraf oleh JAKIM, seperti mana yang seingat saya teknologis Dr. Azizan pun ada share slide yang seperti tadi, logo-logo luar negara yang tapi again bila ada logo tu dia memberikan stiker dan sesiapa saja boleh buat stiker. Jadi the shorter the chain is, bagi saya lah, bagi kita semua konsensus bahawa kalau kita dapat mengecilkan, memendekkan supply chain itu, dia lagi meminimumkan possibility untuk berlakunya penyelewengan dalam rantaian pembekalan daging halal. Itu juga dengan Ustaz Adnan Rompin. Dia buat kesimpulan bahawa sebenarnya hakikatnya di negara kita ini industri pedaging perlu dibangunkan. Baik, kita ada satu soalan lagi. Soalannya ditujukan kepada mana-mana panel. Mungkin lepas ni Prof. Madya Dr. Yudi boleh bagi pandangan. Logo halal yang pelbagai di pasaran seperti ditulis product of China, product of Thailand, tidak menggunakan logo halal daripada JAKIM. Adakah jika kita menggunakan logo halal seperti ini, kita telah mengambil makanan yang syubhah? Ni soalan untuk Ustaz kan ni, tapi tak apa. Biasa bila jadi Prof. Madya ni, Ustaz pun boleh juga. Boleh tidak sebagai Ustaz kan? Nanti Ustaz Tuan boleh tambah juga lah. Adakah dia dianggap sebagai itu makan benda syubhah? Atau bagaimanakah pandangan panel dalam hal ini kerana kita nak halalan thayyibah yang sepenuhnya dipersilakan?
Baik, terima kasih Dr. Irfan. Saya rasa memang soalan ni memang apa orang kata memang sangat sesuai lah. Kalau kita tengok JAKIM tu ya, sebelum kita lahir pun diorang dah jaga kita dah. Dari dalam dalam perut mak kita JAKIM dah jaga ya. You all jangan makan ni, kena ambil yang gini dan lain-lain. So isunya memang begitu ya, walaupun dah ada logo global halal ni, tapi JAKIM mungkin tak berapa terima konsep daripada logo halal ni. Sebab apa? Kalau masuk Malaysia ni diorang kena follow requirement Malaysia yang sudah ada. So itu isu yang pertama lah. Kalau berkaitan dengan sebuah tu memang saya rasa ni ni dah level ustaz lah kalau nak cerita macam gitu. Tapi pada saya kalau memang memang diiktiraf dan memang original ya, memang betul, saya rasa insyaAllah kita akan makan daging yang selamat lah. Saya mungkin ingin membangkitkan satu isu Dr. Irfan dan mungkin rakan-rakan yang lain. Kalau kita tengok mungkin bukan setakat daging lembu, bukan setakat daging ayam, itik dan lain-lain yang frozen ya. Sekarang ni yang agak mengkhawatirkan adalah seafood. Kalau kita tengok ikan ya, kita tengok ikan, kita tengok kerang, macam-macam lah. Sekarang ni semua dah frozen. Benda tu kadang-kadang tak ada sijil halal pun. Betul, makanan laut memang baik ya, memang tak ada isu lain-lain dan sebagainya. Saya dah buat satu kajian. Isu yang sebenarnya adalah ketika makanan laut ni atau yang packed frozen food ni, seafood ni, kalau dah keluar daripada syarikat tu ya, dibawa dalam satu lori yang mungkin orang tak jaga kalau dah bercampur dengan makanan yang haram, minuman yang haram, benda tu tak jadi halal lah. So ini mungkin kita kena tengok bersama-sama lah. Pada saya mungkin kita bagi prioriti produk-produk yang ada logo halal yang diiktiraf oleh JAKIM Malaysia. Tapi memang kalau tak ada pilihan lagi mungkin kita boleh tengoklah produk yang tu. Lagi satu Dr. Irfan saya nak tekankan di sini. Yang berkaitan dengan rantai yang bekalan tadi tu. Kalau mungkin ada teknologi yang boleh membantu. Ini senanglah yang tadi Ustaz Tuan Siddiq pun dah Dr. Tuan Siddiq pun dah cerita pasal keboleh kesanan tu. Sebab sekarang ni data semakin kompleks aktiviti semakin banyak, kita tak boleh handle lah manual. So kita kalau ada teknologi yang kita boleh scan, kita boleh check dan transparan, saya rasa amat baiklah. Saya rasa itu je lah daripada saya Dr. Irfan. InsyaAllah mungkin ada penulis-penulis yang lain yang boleh tambahkan. Terima kasih lah. Okey, baik, saya tambah sikit Dr. Irfan ya. Sila Dr. Tuan. Berkait dengan logo halal tadi ya. Logo halal ni secara asasnya barangan ataupun produk yang dikeluarkan dalam negara akan diberikan sijil halal oleh pihak berkuasa negara kita. Ya, sebab tu kalau kita tengok label-label yang ada logo halal Malaysia itu, kebanyakan produk itu walaupun ada juga produk dari luar yang ada permintaan khusus untuk pihak berkuasa kita memberikan logo halal kepada mereka, tapi majoritinya adalah keluaran tempatan. Dan barangan luar negara akan diaudit dan diberikan logo halal oleh badan-badan persijilan di negara tersebut. Jadi bagaimana kita nak menguruskan masalah ini, itu apabila kita melihat sijil-sijil halal dari luar negara. Ia balik kepada kita refer kepada badan persijilan halal kita, pihak berkuasa kita, adakah sijil halal tersebut diiktiraf ataupun tidak. Kalau diiktiraf tak ada masalah, insya-Allah halalan thayyibah. Yang berlaku masalah ini adalah pada daging yang lain-lain, insya-Allah tidak berlaku. Jadi kalau tengok daripada Thailand, daripada China, daripada Australia, dan sijil halal itu termasuk dalam sijil halal yang diiktiraf. Saya ingat 70 lebih dah diiktiraf ataupun lebih dah sekarang. Dulu saya ingat 70 lebih, sekarang mungkin dah lebih. Sijil halal yang diiktiraf oleh negara kita boleh rujuk pada website Majlis Halal Malaysia. Kita akan dapat maklumat di situ dan insya-Allah pihak berkuasa kita pergi ke sana untuk audit. Insya-Allah tak ada masalah. Baik, terima kasih kepada Ustaz Tuan. Kita telah pun berada di hujung rancangan. Jadi sebagai penutup, kita mengucapkan terima kasih kepada ketiga-tiga orang penulis kita. Dan terima kasih juga kepada semua yang mendengar slot ini dalam talian, baik di Facebook Live dan juga di YouTube Live. Kami daripada Pusat Sains Kemanusiaan, insya-Allah kita akan mengadakan sekali lagi wacana ilmiah yang akan datang. Kita akan membahaskan isu-isu yang penting. Cuma saya tertarik untuk membaca sedikit pandangan daripada KPP Halal Jaib, iaitu Sa'nan. Sa'nan dia maklumkan, jika ingin mengembalikan keyakinan logo halal JAKIM, terutamanya daging beku,
kena isytiharkan jenama daging yang telah dirampas baru-baru ini. Jadi ini pun satu cabaran kita lah dalam media ni, kadang-kadang dia ada beberapa benda yang mungkin tidak perlu, belum masa lagi untuk di iklan, diisytiharkan, tapi dia menimbulkan keresahan kepada umat Islam. Betul lah, kita pun to certain extent kita bersetuju dengan pandangan Ustaz Adnan ini, dan daging berkenaan perlu ditarik balik, kan mudah saja kalau dah tahu, perlu ditarik balik lah pasal Itulah yang terbaik. ada syubhat. Ya. Jadi Alhamdulillah kita telah pun berada di penghujung rancangan. Saya Dr. Ahmad Irfan bin Kamal Hisham, Ketua Program Sains Kemanusiaan di PSK UMP. Mohon maaf di atas sebarang silap dan salah untuk sepanjang saya mengendalikan wacana ilmiah 2.0 ini. Saya sebagai moderator dan sebenarnya saya juga sebagai producer ni, saya kontrol semua. Jadi kalau tersalah tekan nama tersalah tadi, minta maaf, saya minta maaf banyak. Jadi insya-Allah kita bertemu lagi dalam wacana ilmiah akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.